Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita masuk topik yang ke-6, status pelaku kontrak. Dalam topik ini ada 4 subtopik. Yang pertamanya kelayakan keahlian, yang keduanya jenis kelayakan, yang ketiganya peringkat kelayakan, dan yang keempatnya halangan-halangan dalam kelayakan. Kelayakan dalam bahasa Arab atau istilah yang kita gunakan adalah ahliyah, insya-Allah. Okey, kita masuk subtopik yang pertama. Sebelum itu, kita kena ketahui bahawa salah satu rukun kontrak adalah pelaku ataupun pihak yang berkontrak yang terdiri daripada pihak yang melakukan ijab dan qabul. Pelaku kontrak adalah pemain utama dalam pembentukan dan kesahan sesuatu kontrak. Namun tidak semua orang boleh melakukan kontrak. Ada yang boleh melakukan kontrak dan ada yang tidak boleh. Begitu juga ada yang boleh melakukan kontrak, semua kontrak secara sempurna, dan ada pula pihak yang hanya boleh melakukan kontrak tertentu sahaja. Justru dia bergantung kepada status kelayakan dan halangan-halangan dalam kemenjadian sesebuah kontrak. Justru yang pertamanya kita akan lihat kelayakan keahlian. Pelaku kontrak disyaratkan mempunyai sifat ahliyah, kelayakan sama ada bagi dirinya sendiri ataupun diberi kuasa bagi pihak orang lain untuk membuat kontrak. Contohnya wali sebagai wakil kepada seseorang. Itu juga dianggap mempunyai sifat ahliyah. Ahliyah dari segi bahasa adalah kesesuaian, iaitu kesesuaian untuk diberikan hak atau tanggungjawab dan kewajipan yang diwajibkan ke atasnya serta dipandang sah dalam bertasarruf ataupun dalam melakukan transaksi. Mazhab Hanafi dan Maliki menetapkan kelayakan umum bagi pelaku kontrak adalah mereka yang berakal, iaitu seorang yang mumayyiz. Mumayyiz yang boleh membezakan sesuatu yang sempurna dan biasanya merujuk pada mereka yang berumur 7 tahun. Mereka layak untuk melakukan tasarruf ataupun transaksi dalam perkara-perkara tertentu. Ini bagi mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Walaupun begitu, kanak-kanak yang mumayyiz, yang mempunyai kelayakan tidak sempurna, mereka mempunyai syarat-syarat yang terbatas. Kelayakan mereka tidaklah seperti mereka yang mencapai umur baligh ataupun umur matang. Kita panggil umur rushd, yang dianggap sempurna kelayakannya, kecuali lah jika orang yang baligh itu, orang yang rushd itu ada perkara-perkara yang menghalangnya. Contohnya gila, tidur ataupun dia seorang yang mabuk. Kemudian yang keduanya jenis kelayakan. Kelayakan ataupun ahliyah terbagi kepada dua, iaitu ahliyah wujub, kelayakan wajib, dan juga ahliyah adab, iaitu kelayakan pelaksanaan. Yang pertamanya ahliyah wujub. Ahliyah wujub ini adalah kelayakan seseorang untuk memiliki hak ataupun untuk menanggung tanggungjawab. Kita panggil zimmah ataupun kewajipan. Asas bagi kelayakan wujub adalah kehidupan. Maksudnya dia ada nyawa, dia ada kehidupan. Seperti mana janin ataupun bayi yang sempat hidup dalam kandungan ibunya dan kemudian hidup di luar kandungan ibu. Justru ahliyah wujub ini terbagi kepada dua. Satu dipanggil naqisah, tidak sempurna. Yang kedua dipanggil kamilah, yang sempurna. Jadi apa dia? Yang pertama ahliyah wujub naqisah ini ataupun kelayakan wajib yang tidak sempurna ini. Iaitu kelayakan seseorang untuk memiliki beberapa hak sahaja tanpa menanggung segala hak, tanggungjawab ataupun kewajipan-kewajipan utama yang lain. Kelayakan wajib ini hanya terkena kepada janin. Hanya sabit pada janin dalam kandungan ibunya sebelum kelahiran.
Ia dianggap tidak sempurna kerana janin ni hanyalah dianggap sebagai sebahagian ibunya. Serta kadang-kadang juga dianggap sebagai manusia tersendiri yang terpisah daripada ibunya. Jadi janin ini mempunyai hak yang menjadi miliknya tanpa tertakluk kepada qabul. Iaitu ada 4 hak. Yang pertama, hak nasab kepada ibu bapanya. Dibin kepada ibu bapanya. Hak pusaka kepada warisnya, kedua. Ketiga, hak wasiat yang diwasiatkan kepadanya. Dan hak wakaf yang diwakafkan kepadanya. Tapi hak nasab, hak yang pertama ni iaitu nasab, dia terlaksana secara serta-merta. Namun hak pusaka, wasiat dan wakaf bergantung kepada kelahirannya secara hidup. Maksudnya kalau dia lahir secara hidup, maka dia akan memiliki ketiga-tiga hak tersebut. Itu yang pertama, bagi ahliyah wujub. Yang kedua adalah hak ahliyah wujub kamilah, iaitu kelayakan yang wajib yang secara sempurna. Iaitu kelayakan seseorang untuk memiliki hak serta boleh menanggung tanggungjawab dan kewajipan. Kelayakan wajib ini dia terkena kepada seseorang yang hidup selepas kelahiran. Maksudnya dia bukan janin, tapi dia adalah seorang yang hidup selepas mana kelahiran. Ini dipanggil ahliyah wujub kamilah. Sehinggalah dia itu mumayyiz, sehinggalah dia menjadi balik, sehinggalah dia menjadi matang. Ini dipanggil wujub. Cumanya di sana ada batasan tentang ahliyah adab. Kita akan lihat ke depan nanti, kelayakan untuk melaksanakan sesuatu tanggungjawab. Jadi ahliyah wujub kamilah ni dianggap sempurna kerana hidup bernyawa sebagai manusia yang sempurna. Tidak seperti mana janin. Justru kanak-kanak selepas kelahiran memiliki hak diperolehi yang diperolehi hasil tanggungan oleh wali yang bertindak baginya. Jadi wali ini bagi kanak-kanak selepas kelahiran ni, dia tindakannya dilakukan oleh wali. Contohnya apa dia? Contohnya zakat fitrah, pembelian ataupun perolehan hadiah. Contohnya hadiah ni nak beri kepada kita sempena hari birthday kita, iaitu kanak-kanak yang lepas lahir. Maka hadiah itu adalah hak dia. Cuma wali ataupun warisnya yang bertindak bagi pihaknya untuk menerima. Tanggungjawab dan kewajipan bagi kanak-kanak meliputi setiap apa yang boleh ditunaikan oleh wali. Daripada harta kanak-kanak tersebut, contohnya bayaran harga barang, sewa, cukai kerajaan, zakat harta dan seumpamanya. Ini kalau waris ataupun wali dia bertindak bagi kanak-kanak tersebut. Namun kanak-kanak yang belum mumayyiz, ini lain sikit, yang belum mumayyiz tidak mempunyai kelayakan untuk membentuk kontrak. Begitu juga tiada sebarang kewajipan untuk dia melakukan ibadat seperti solat, puasa ataupun menunaikan haji. Ini kanak-kanak yang belum mumayyiz, maksudnya dia tak wajib lagi benda ini. Kemudian itu ahliyah wujub. Yang kedua, ahliyah adab. Ahliyah adab juga terbagi kepada dua. Iaitu nakhisah dan juga kamilah. Tidak sempurna juga sempurna. Ahliyah adab ni sebenarnya adalah kelayakan seseorang untuk melaksanakan tanggungjawab. Kita panggil zimmah ataupun kewajipan mengikut ketentuan syarak. Maksudnya adab ni maksudnya melaksanakan. Maksudnya di sana ada kewajipan melaksana. Justru tadi kita lihat kewajipan juga. Adab pun kewajipan juga. Cuma ahliyah wujub tadi tak perlu dilaksanakan. Ahliyah adab wajib melaksanakan mengikut batas-batas yang syariah tentukan. Jadi kelayakan ini maksudnya fardu ataupun wajib. Umpamanya kewajipan solat, puasa. Kalau dilaksanakan, maka fardu syariah itu akan gugur. Maksudnya kewajipan itu akan gugur. Jika berhutang dengan orang lain, wajib bayar seperti mana dalam kontrak. Maksudnya ini pelaksanaan.
Jadi asas kelayakan adak ni dia adalah mempunyai akal. Tadi kehidupan ataupun tadi ini kita sebutkan asasnya adalah orang tu hidup. Tapi adak ni asalnya adalah mempunyai akal yang boleh membezakan sesuatu. Jadi peringkat ini kita tak masuklah janin, tak masuk. Bayi, kanak-kanak yang belum memayis, semuanya tak masuk. Termasuk juga orang-orang yang ada halangan juga tidak termasuk. Contohnya siapa? Orang gila. Contohnya orang yang mabuk. Justru ada dua, ahliah adat nakisah dan ahliah adat kamilah. Jadi yang pertama ni, ahliah adat nakisah ni model, iaitu kelayakan seseorang untuk melaksanakan beberapa perkara yang diwajibkan. Tapi dia tak wajib dalam perkara lain. Kelayakan ini terkenal kepada kanak-kanak yang mumayyiz hinggalah ia balik. Jadi lepas dia mumayyiz itu, dia boleh membezakan sesuatu itu, tinggallah dia balik, dipanggil akilah adat nakisah. Dia wajib melaksana tetapi secara tidak sempurna. Maksudnya tidak semuanya. Jadi kelayakan ini termasuklah orang bodoh, orang nyanyok. Maksudnya nyanyok yang tidak hilang akal sepenuhnya lah. Maksudnya dia ini wajib laksana juga. Tetapi ada batasan-batasannya. Maksudnya secara tidak sempurna. Mereka sah melakukan ibadah, solat, puasa. Namun tidaklah diwajibkan untuk berbuat demikian. Ibadah mereka hanyalah semata-mata latihan saja. Contoh kanak-kanak kan. Dia ni dah mumayyiz tapi tak balik lagi. Contohnya budak dia 1, budak dia 2. Dia puasa tu tak wajib pada dia tapi hanyalah sebagai latihan kepada dia. Kalau dia tak buat, dia tak wajib qada seperti mana orang balik. Dia tidak dipertanggungjawabkan qada. Namun sesetengah pihak dia ada kaitan di mana dia ada kena bayar, contohnya fidyah kepada orang tua sebagai contohnya yang nyanyok. Jadi warisnya perlu membayar fidyah bagi puasanya yang ditinggalkan. Ini termaktub dalam ahliah adat nakisah. Kemudian yang terakhirnya ataupun yang kedua bagi ahliah adat adalah ahliah adat kamilah, iaitu pelaksanaan kelayakan pelaksanaan secara sempurna. Ini memang sempurna. Maksudnya kita semua ni yang ada dalam kelas hari ni adalah ahliah adat kamilah. Kalau siapa yang bukan termasuk daripada grup ini, Ustaz rasa dia bukan tak boleh belajar di UiTM lah. Dia kena pergi belajar di sekolah OKU. Iaitu kelayakan seseorang untuk melaksanakan semua perkara yang diwajibkan oleh syariah tanpa perlu bergantung kepada orang lain. Jadi kelayakan ini terkenal kepada semua orang yang telah akil balik. Kelayakan pelaksanaan adalah secara sempurna tanpa perlu mendapat persetujuan orang lain untuk berkontrak. Tak perlu. Solat, maksudnya dia tak perlu minta izin ataupun tak perlu bagi tahu ayahnya, maknya dia nak solat. Sebab apa? Sebab dia adalah mukallaf yang sempurna, yang ada ul-kamilah. Mereka wajib melaksanakan ibadah, contohnya solat, puasa yang dipertanggungjawabkan. Kegagalan menunaikannya adalah sesuatu dosa kepada kita. Jadi di sini mungkin Ustaz nak bincang sikit tentang baligh. Sebab bila kita sebutkan tentang ahliah adat kamilah, dia ada kaitan sikit tentang baligh. Dan baligh ini ditajuk tentang halangan dan tajuk tentang bab topik 9 nanti juga ada kaitan dengan ini. Jadi Ustaz terangkan terlebih dahulu supaya menjadi kefahaman kepada kita bersama. Okey. Baligh ini maksudnya cukup umur ataupun dewasa. Ia lazimnya berlaku melalui proses tabi'i ataupun tanda-tanda tertentu seperti bermimpi. Bermimpi melakukan persubuhan, keluar air mani dan kedatangan haid bagi haid ataupun hamil bagi perempuan. Perempuan ni kalau dia datang haid itu confirm dia balik. Lelaki tanda dengan mimpi dan seumpamanya. Jadi balik juga kadang-kadang diukur apabila mencapai tahap umur tertentu.
Namun ulama berbeza pandangan dalam menentukan umur. Umur yang paling lewat lah dia mencapai tahap balik. Contohnya mazhab Hanafi, mazhab kita Syafi'i dan juga Hanbali menetapkan umur balik bagi lelaki dan perempuan adalah 15 tahun. Lelaki perempuan 15 tahun mazhab Syafi'i. Ini kan lewat lah, paling maksima. Kalau ada orang perempuan dah berumur 15 tahun, dia kata dia bukan balik lagi, biasanya tidak. Dia biasanya dah balik. Kalau kita ni dah berumur 20 tahun ni, confirm dah balik. Begitu juga pandangan masyhur dalam mazhab Hanafi. Dia sebut bahawa lelaki 15 tahun juga. Tapi bagi perempuan menurut mazhab Hanafi, dia kata 9 tahun. 9 tahun. Ini berbeza sedikit dengan mazhab Maliki. Sebab mazhab Maliki dia sebut lelaki ataupun perempuan yang balik adalah berumur 18 tahun. Jadi di sana ada pandangan Abu Hanifah sendiri, di mana Abu Hanifah sebut umur balik bagi lelaki adalah 18 tahun, tapi bagi perempuan 17 tahun. Itu pandangan-pandangan ulama berdasarkan pengalaman hidup bayi ataupun orang yang balik ni pada zaman mereka. Namun dari aspek aplikasi zaman kita ni, zaman yang moden ni, yang termaktub dalam perlembagaan kita, yang termaktub dalam akta yang wujud dalam negara kita, banyak pihak mengambil mazhab Maliki. Iaitu umur 18 tahun sebagai umur kelayakan untuk melakukan kontrak. Dan kalau kamu lihat dalam perlembagaan pun sebut 18 tahun. Untuk umur memeluk agama tanpa perlu merujuk pada mak bapak 18 tahun. Sebab itu kalau kamu melihat kanun jenayah syariah negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu, kamu akan melihat di sana tercatat umur untuk dilaksanakan hukum hudud, qisas ataupun ta'zir adalah umur 18 tahun. Dan pendapat ini adalah pandangan mazhab Maliki. Sedangkan pendapat mazhab Syafi'i adalah 15 tahun. Sebab apa dipilih 18 tahun? Sebabnya nak bagi bersesuaian dengan akta-akta dan juga perlembagaan persekutuan yang wujud di Malaysia. Justru pilihan 18 tahun ini bersesuaian dengan undang-undang kita. Contohnya Akta Kontrak 1950 memperuntukkan pihak-pihak yang boleh berkontrak mestilah berupaya untuk memasuki kontrak, dan menurut Seksyen 11 disebut di sini adalah seorang yang dewasa, berakal sempurna dan tidak hilang kelayakan untuk berkontrak. Disebutkan kerana dewasa. Dewasa, kita tengok pula akta umur dewasa 1971. Dia memperuntukkan orang yang dikatakan dewasa adalah orang yang mencapai umur 18 tahun. Justru di Malaysia ini, umur 18 tahun ini adalah umur dewasa dan umur yang boleh membentuk kontrak. Dan hal ini juga disebutkan dalam definisi orang muda. Dalam Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan 1966, orang yang belum mencapai umur 18 tahun. Maksudnya orang muda adalah orang yang belum mencapai 18 tahun. Maksudnya lepas 18 tahun tu adalah orang dewasa. Dalam Pertubuhan Buruh Antarabangsa pun ILO dia turut memasukkan dalam artikel 3 Konvensyen 138 bahawa umur minimum untuk kemasukan ke mana-mana jenis pekerjaan atau kerja yang secara semua jadi, maksudnya orang yang boleh bekerja hendaklah tidak kurang daripada 18 tahun. Sebab itu di Malaysia kalau kita menggaji kanak-kanak yang tidak berumur 18 tahun adalah suatu kesalahan. Kemudian kita lihat pula subtopik yang ketiga, iaitu peringkat kelayakan. Jadi apa yang kita bincangkan tadi tentang jenis kelayakan menunjukkan beberapa peringkat kelayakan, iaitu meliputi awal kehidupan seseorang janin dalam perut ibunya hinggalah kelahiran dan seterusnya dia membesar sebagai orang dewasa. Jadi kita ada peringkat-peringkat. Secara umumnya terdapat 5 peringkat kelayakan seperti mana yang ada di depan ni. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertamanya peringkat janin.
Peringkat janin bermula daripada permulaan berada dalam kandungan hinggalah berakhir bila berlaku kelahiran. Bila berlaku kelahiran. Sepanjang tempoh ini, janin berhak mendapat kelayakan wajib tidak sempurna ataupun kita panggil ahliyah wujub nakhisah dengan memiliki beberapa hak saja yang kita sebutkan ada 4 ni. Nasab, pusaka, wasiat, wakaf. Justru janin ini tidak mempunyai kelayakan untuk melaksana kewajipan. Maksudnya ahliyah ada tak perlu. Serta dia tidak menanggung sebarang tanggungjawab berkaitan harta. Ini janin. Yang kedua, peringkat kanak-kanak. Peringkat ini bermula selepas kelahiran hinggalah kanak-kanak tersebut mumayyiz. Yang kita sebutkan lazimnya berumur 7 tahun. Justru sepanjang tempoh ini, kanak-kanak tersebut mendapat kelayakan wajib sempurna ataupun kita namakan ahliyah wujub kamilah dengan memiliki hak dan dia boleh dipertanggungjawabkan melalui tindakan wali sebagai wakil bagi pihaknya. Contohnya dalam kontrak pembelian, dalam kontrak pemilikan yang kita sebutkan tadi, dia dipertanggungjawabkan. Tapi tanggungjawabnya terletak kepada waris ataupun walinya melalui tindakan mereka. Ini di peringkat kanak-kanak. Dia adalah peringkat wajib yang kamilah. Kemudian, kanak-kanak yang tidak mempunyai kelayakan untuk melaksana ni, yang kita namakan ahliyah ada ni, dia bertanggungjawab. Malah dia anggap batal jika melakukannya kerana wali adalah orang yang bertanggungjawab bagi pihaknya. Maksudnya, kalau sesuatu kelayakan secara wajib untuk dia dipertanggungjawabkan, sebagai contohnya dalam pemilikan dan pemilikan, sebagai contohnya hadiah, dia ada hak. Tapi andai kata walinya tidak melakukan tindakan bagi pihaknya, maka ia dianggap memberi kesan kepada sah ataupun batalnya sesuatu tanggungjawab itu. Tapi perlu diingat, ibadatnya seperti solat, puasa, dia tidak wajib. Malahan tidak sah melakukannya. Begitu juga dalam perkara-perkara lain. Contohnya dalam kontrak muamalat jual beli ataupun dia pinjam duit, al-qarad ataupun kontrak simpanan. Semuanya tidak sah, malahan tidak wajib dia dilaksanakan. Sebab apa? Sebab dia bukan mumayyiz. Dia belum lagi mencapai tahap mumayyiz. Maksud kanak-kanak. Dia hanyalah terletak kepada walinya sahaja. Malahan kalau dia buat juga, maksudnya dia melakukan perkara-perkara ahliyah adab, dia dianggap sebagai batal dan tidak sah. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih, menyebutkan rufi al-qalamu anis salasatin, diangkat pena. Maksudnya tidak dicatatkan sebarang amalan. Ada 3 golongan. Antara salah satunya disebut wa anis saghira hatta takbar. Daripada kanak-kanak yang kecil yang belum mumayyiz sehinggalah dia menjadi dewasa. Maksudnya tidak ditulis sebarang dosa dan pahala bagi kanak-kanak yang belum lagi mumayyiz. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampai peringkat mumayyiz. Mumayyiz apa maksudnya? Maksudnya kanak-kanak yang boleh membezakan sesuatu. Antara manfaat dengan mudarat dia boleh beza. Antara baik dengan buruk dia juga boleh beza. Contohnya bila disebut tentang jual, dia faham maksudnya melepaskan hak milik. Kalau disebut beli, dia faham mendapat pemilikan. Itu dipanggil mumayyiz. Sepanjang tempoh ini kanak-kanak tersebut mempunyai kelayakan pelaksanaan tidak sempurna ataupun ahliyah adat nakhisah. Dia sudah pun menjadi kewajipan kepada dia untuk melaksanakan tetapi secara tidak sempurna. Dengan dia mempunyai tanggungjawab melaksanakan urusan ibadat ataupun transaksi, namun tidaklah sempurna meliputi semua perkara. Oleh itu ibadat seperti solat, puasa mereka adalah sah. Orang yang mumayyiz, mereka puasa, mereka solat, ikut tertib, ikut syarat-syaratnya, sah.
namun tidak difardukan ke atas mereka ibadat-ibadat tersebut. Begitu juga sah. Kadang-kadang mumayyiz menerima harta, mulai sedekah, mulai hibah, serta boleh juga berjual beli dengan persetujuan daripada wali. Ini dipanggil kanak-kanak yang mumayyiz. Dia ada hak untuk melaksana, tetapi tidaklah secara sepenuhnya. Yang sepenuhnya adalah peringkat yang berikutnya, iaitu peringkat baligh. Iaitu peringkat yang bermula daripada umur baligh hinggalah dia mencapai umur matang. Umur dipanggil umur rushd, iaitu umur yang matang. Bila dia sebut baligh, dia dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan semua kewajipan syarak. Wajib dia melaksanakan semua ke-6 rukun iman. Wajib dia melaksanakan semua ke-5 rukun Islam. Begitu juga orang yang baligh ini ada kewajipan kepadanya perkara-perkara lain, hak-hak lain dalam syariat. Contohnya amru bil ma'ruf, nahi mungkar. Kewajipan dia berjihad untuk belajar ilmu agama dan seumpamanya, semuanya dianggap termaktub pada dia dan dia adalah mukallaf yang sempurna. Itu peringkat baligh. Kemudian yang peringkat yang terakhir, peringkat yang tinggi dan biasanya termasuk di kalangan orang-orang yang baligh juga adalah peringkat rushd, iaitu peringkat matang. Namun perlu diingatkan, matang ni dia berbeza mengikut orang, berbeza mengikut tempat dan juga berbeza mengikut tahap keilmuan yang ada. Mungkin di tempat kita matang tu dia agak umur lebih sikit. Arab mungkin umurnya lebih matang awal sikit. Kalau kita tengok orang-orang di negara orang putih sana, dia kadang-kadang berumur 18 tahun dia dah matang. Dia dah matang. Sebab itulah umur matang ni dalam kanun undang-undang dia terpaksa diletakkan. Tadi kita tengok di Malaysia dia letakkan umur matang ni macam umur 18 tahun tadilah. Kalau di Syria juga umur 18 tahun. Tapi kalau di Mesir umur 21. 21 umur matang dia. Umur rushd 21. Tapi baliknya lebih awal lah. Sebab apa? Sebab peringkat rushd ni ataupun matang ini dia adalah kelayakan paling sempurna untuk memikul sebarang tanggungjawab agama. Termasuklah untuk pentadbiran harta. Sebab apa? Sebab bila kita sebutkan rushd matang ni dia ada kaitan dengan harta. Dia ada kaitan dengan pentadbiran harta sebab dia diambil daripada ayat surah An-Nisa ayat ke-6 kalau kamu semua tengok disebutkan fa'in anastum minhum rushda. Apabila kita ini mencapai umur matang, fasfa'u ilaihim amwalahum, maka akan diserahkan kepada mereka harta mereka. Akan diserahkan kepada mereka bila mereka mencapai umur matang. Sebab itu dalam kanun kita pun wujud benda ini, iaitu bila berumur 18 tahun maka dia boleh diserahkan hartanya, contohnya anak yatim dan seumpamanya. Namun kalau kita melihat pandangan mazhab, di sana ada pandangan yang minoriti, iaitu daripada mazhab Abu Hanifah yang menyatakan bahawa umur baligh tetapi tidak mencapai matang juga dianggap sebagai umur yang sempurna. Malahan penjagaan waris terhadapnya adalah terhenti bila dia dah baligh. Ini bagi pendapat Abu Hanifah. Namun sebagai langkah penjagaan menurut Abu Hanifah, harta yang belum diserahkan lagi ini dalam membahaskan ayat yang kita sebutkan tadi, tidak boleh lagi diserahkan kepada orang yang belum matang sehinggalah dia menjadi matang ataupun dia mencapai umur 25 tahun. Ini ada pandangan minoriti Abu Hanifah sebut umur 25 tahun adalah umur yang matang. Ini antara peringkat-peringkat umur kelayakan berpandukan kepada tajuk yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu berkaitan peringkat kelayakan dan juga bahagian ataupun jenis kelayakan tadi. Kemudian yang terakhirnya, yang keempat, kita lihat sikit halangan kelayakan. Ahliah adab yang kita bincangkan tadi, keahlian untuk melaksana ini adalah syarat utama dalam kontrak dan juga transaksi. Dalam kontrak memang ahliah diguna ahliah adab.
Oleh itu kanak-kanak yang mumayyiz, yang matang, yang baligh adalah bertanggungjawab untuk melaksanakannya kecuali terdapat halangan-halangan tertentu. Halangan ini boleh menyebabkan mereka itu akan hilang semua ataupun sebahagian daripada kelayakan. Hingga mencapai tahap boleh mengubah kesan hukum pelaksanaan sama ada wajib, sama ada tidak wajib ke atas mereka. Jadi halangan-halangan ni kita bahagikan kepada dua. Satu halangan yang ditetapkan oleh Allah, satu halangan yang diusahakan sendiri ataupun wujud hasil usaha sendiri. Yang pertamanya halangan yang ditetapkan oleh Allah SWT, halangan ini berlaku tanpa usaha untuk mengadakannya. Dan pelaku kontrak tiada kuasa ataupun tiada pilihan untuk menghapuskan sebarang halangan. Antara halangan itu adalah gila, nyanyuk, orang yang tidur, orang yang pengsan, orang yang pitam. Contohnya orang gila. Orang gila ni kontraknya dianggap terbatal dan tidak boleh diambil kira seperti kanak-kanak yang belum mumayyiz. Maksudnya orang gila ni macam hukumnya adalah seperti hukum kanak-kanak yang belum mumayyiz. Sebab tu hadis yang Ustaz sebut tadi, rufi al-qalam wa salasin tadi, diangkat pena catatan daripada 3 golongan, antara salah satunya adalah wa'anil majnuni hatta yaqil. Daripada orang yang gila, majnun, sehinggalah dia mempunyai akal ataupun waras. Itu yang pertama. Yang kedua, nyanyuk ataupun dungu. Iaitu orang yang kelayakan mereka adalah dianggap tidak sempurna. Dan mereka juga kesan hukum berkontrak adalah seperti mana kanak-kanak yang belum mumayyiz juga. Seperti mana orang gila. Cuma orang gila dengan orang nyanyuk ada penunggu ini ada agak berbeza dari segi definisi. Begitu juga orang yang tidur. Orang yang tidur juga tidak diambil kira serta tidak memberi kesan hukum dalam kontrak. Contohnya orang yang solat. Dia solat dalam keadaan tidur. Maksud solatnya tidak sah. Dia kena ulang balik. Sebab apa? Sebab terangkat pena juga daripada 3 golongan atau salah satunya golongan disebutkan dalam hadis tu wa'anil naimi hatta yastayqid, iaitu daripada orang yang tidur sehingga dia terjaga. Begitu juga orang yang pengsan, orang yang pitam juga hukumnya seperti mana orang tidur, di mana perlakuan mereka tidak diambil kira dari aspek hukum berkontrak. Kemudian yang keduanya halangan yang diwujudkan sendiri ataupun hasil usaha sendiri, iaitu berlaku apabila wujudnya usaha untuk mengadakannya dan pelaku sebenarnya mempunyai kuasa ataupun pilihan untuk tidak mewujudkan halangan tersebut. Maksudnya kalau dia tak buat, halangan itu tak wujud. Antaranya apa dia? Antaranya mabuk, bodoh, tak belajar ataupun dia ni berhutang. Mabuk antaranya pandangan yang masyhur dalam mazhab Maliki dan Hambali, pelaku dan juga kontrak yang dilakukan oleh orang mabuk dia dianggap tidak terpakai kerana tidak mempunyai niat tersendiri. Sebab apa? Sebab dia mabuk. Mabuk ni niat bukan sebenar lah. Kemudian yang keduanya adalah orang yang bodoh ataupun safih. Safih ni dia ada dua. Sama ada dia ni dah mencapai akal balik, kemudian dia safih bodoh, ataupun orang yang matang, kemudian dia menjadi safih ataupun bodoh. Dia lawannya adalah rushd, matang, iaitu yang mempunyai kelayakan yang sempurna tetapi dia ditegah daripada mentadbir harta. Kita bincangkan tadi kan, harta ni adalah bagi orang yang matang. Begitu juga kanak-kanak yang mumayyiz, juga kategori seperti mana orang yang bodoh. Jadi orang yang safih bodoh ini dia ditegah daripada mentadbir harta ni sebab nak menjaga maslahah dengan orang lain dan juga nak menjaga maslahah harta dia sendiri, supaya tidak rosak dan binasa. Kemudian yang terakhirnya orang yang berhutang. Orang berhutang ni dia ada kelayakan tapi kelayakannya berkurang. Sebab apa? Sebab dia perlu dihalang, seseorang khodi boleh menghalang daripada orang yang berhutang untuk menguruskan harta. Malahan boleh diisytiharkan sebagai muflis jika dia enggan membayar. Terutamanya jika masa membayar hutangnya telah tiba dan bagi kes hartanya ni lebih bernilai ataupun hartanya lebih
daripada nilai semua harta yang dia ada. Hutangnya lebih daripada nilai semua harta yang dia ada. Juga dia boleh dianggap sebagai kelayakan yang berkurang. Namun disyaratkan pemberi hutang adalah menuntut untuk ditahan. Jadi hakim ni dia ada kuasa, qadi ni ada kuasa untuk mengisytiharkan muflis dan seumpamanya bagi kes yang sebegini. Saya setakat itu sajalah untuk pembahasan berkaitan topik yang ke-6 ni berkaitan status pelaku kontrak, dan insya-Allah kita akan sambung dengan topik yang ke-9 berkaitan surah al-uqud, keperjanjian kontrak. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.